Okey pelajar. Seterusnya, bila kita nak menghasilkan satu isi yang baik, kita kena faham kaedah pengkajian sejarah. Ada 3 kaedah. Pertama, kaedah lisan. Okey, apa di kaedah lisan? Iaitu sumber lisan ialah sesuatu yang diucapkan atau diberitahu oleh orang sumber. Okey, misalnya soalan tentang tokoh, tempat, sukan ataupun ekonomi. Kita perlu orang sumber. Orang sumber ini adalah tokoh yang berkaitan dengan perkara yang kita kaji, dan dia boleh berdasarkan temu bual ataupun interview yang kita buat antara dua pihak. Okay, kita akan mendapat jawapan. Kita ada soalan dan tokoh itu akan menjawab. Okay, itu dikatakan kaedah lisan. Atau berdasarkan penceritaannya tentang asal usul sesuatu nama tempat. Sungai Chur misalnya. Bagaimana dapatnya nama Sungai Chur? Mungkin ada berapa orang lama penduduk asal di Sungai Chur ini, dia boleh menceritakan. A mungkin cara penceritaannya berbeza, B menyatakan dari sudut yang lain, C menyatakan dari segi pernyataan yang lain. Jadi sumber-sumber ini kita boleh kumpulkan untuk memberi satu gambaran tentang asal usul tempat tersebut. Okay? Misalnya Bistari Jaya, Kuala Selangor, Sabak Berenam, mana asal nama itu? Mungkin ada beberapa orang lama yang kita boleh temu bualnya untuk menghasilkan tentang penceritaan, pengkisahannya tentang sejarah tempat itu. Ataupun nak melihat dari segi misalnya kita mengkaji tentang syarikat burger contoh. Syarikat membuat keripik misalnya. Dari segi tajuk ekonomi, tema ekonomi. Jadi kita perlu menemui pengusahanya. Itu kita gunakan sumber lisan ini. Kita gunakan sumber lisan. Sejarawan memperoleh maklumat melalui cerita-cerita lisan atau pengucapan oleh seseorang tokoh. Orang yang lama yang kita tahu dia berada pada suatu peristiwa tersebut. Misalnya zaman pendudukan Jepun. Bila kita nak mengkaji tentang zaman pendudukan Jepun, kita nak kaji tentang mereka terlibat dengan dasar ekonomi baru. Ramai, mungkin mak bapak kita sendiri terlibat. Mak bapak kamu mungkin terlibat dengan dasar ekonomi baru. Mungkin boleh kita jadikan sebagai orang sumber untuk menjadikan satu sumber yang penting dari segi kaedah lisan ini. Maklumat yang diperolehi seterus daripada responden melalui ucapan, penceritaan dan perbualan dinamakan kaedah lisan. Sumber sejarah juga diperolehi melalui kaedah lisan, berkait rapat dengan sastra seperti mitos, legenda, puisi dan sebagainya. Sejarawan akan memilih mentaksir dan membandingkan fakta untuk mendapatkan kebenaran maklumat tersebut. Kita ada sumber pertama tadi, kita ada sumber kedua, dan kita ada sumber lisan. Jadi ketiga sumber ini akan memberi satu tafsiran yang baik tentang sejarah yang nak kita jelaskan. Itu perkara yang penting. Sekarang ni kaedah lisan ni sangat memberi makna kepada penulisan sejarah. Jadi kita boleh gunakan kaedah ini untuk membantu kita. Dalam keadaan wabak COVID ini, pelajar boleh buat interview secara online, guna Google Meet ke, ataupun menghantar melalui email, ataupun melalui WhatsApp saja. Screenshot tu savekan, dan itu boleh dijadikan sebagai bukti kepada temu bual yang dibuat. Ada soalan, ada jawapan, ataupun kita minta seorang tokoh, Encik Ahmad bin Abu misalnya, untuk menjelaskan tentang apa yang dia faham, apa yang dia tahu berdasar pengalamannya tentang asal usul nama tempat itu. Maka dia akan jelaskanlah dan kita rakamkan. Kita boleh buat rakaman. Tak perlu bersemuka, pelajar boleh gunakan media sosial. Saya rasa itu tidak bukanlah sesuatu yang sukar untuk dibuat sekarang ini dengan teknologi yang kita ada. Sejarawan perlu berbuat demikian kerana mendapat kelemahan pada sumber lisan seperti unsur tokoh tambah, mitos, legenda dan juga unsur dongeng dan sebagainya. Jadi kita imbangkan sumber lisan dengan sumber pertama dan sumber yang kedua. Itu yang dikatakan sebagai kaedah lisan. Selain daripada itu, kita boleh gunakan kalau sekarang ni kalau kita lihat daripada YouTube, banyak pita rakaman dan sebagainya. Itu juga boleh dijadikan sumber untuk penulisan kita. Nanti saya akan jelas nanti dalam siri yang kedua nanti.
menonton, mendengar berita atau liputan secara langsung melalui televisyen sebagai sumber lisan. Kaedah mendapatkan sumber lisan yang lain ialah melalui temu ramah, penceritaan dan sebagainya seperti yang saya jelaskan tadi. Kaedah temu bual dan penceritaan ini bertujuan untuk mendapatkan latar belakang ataupun pandangan daripada suatu tokoh. Biasanya berkaitan dengan kalau pengusaha dari segi ekonomi, kita lihat ekonomi, pengusaha yang menjalankan satu kegiatan ekonomi itu, kita nak kaji tokoh, itu juga melalui temu ramah dan juga penceritaan, pengalamannya berdasarkan kepada kaedah itu. Jadi kaedah lisan ini sangat membantu calon dalam menghasilkan satu esei yang baik, dengan kita imbangkan dengan sumber pertama dan sumber kedua, ditambah lagi dengan kaedah lisan. Ini akan menjadikan esei sejarah kita itu menarik, menarik untuk dibaca dan untuk membuka kepada ruang kepada kajian selanjutnya nanti. Jadi sumber tu banyak, para pelajar, dia tak perlu risau untuk menghasilkan satu esei yang baik yang panjangnya cuma 2,500 hingga 3,000 patah perkataan saja. Jadi sebenarnya saya rasa tak masalah sangat pun.